Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So untuk kita mulakan kelas kita pada pagi ini, kita dahulukan dengan baca ummul kitab Al-Fatihah. Okey, so untuk kelas pada hari ini, kelas untuk hari ini saya buat dekat dalam structure lab. Okey, sebab hari ini saya kena datang office, bekerja, dengan esok. Okey, dan saya gunakan whiteboard ni. Kalau saya conteng sini, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak? Nampak. Nampak. Okey. Okey, so untuk kelas pada hari ini, kita akan masuk chapter yang pertama, iaitu introduction. Okey, so kalau kita tengok course planner yang saya ada share sebelum ni, okey, kalau kita refer kepada course planner ni, okey, untuk chapter 1, kita akan habiskan dalam tempoh 2 minggu, iaitu minggu ni dan minggu esok lah, dan minggu satu lagi, next week. Okey, so kita akan cuba habiskan chapter 1 ni dalam tempoh 2 minggu. Okey. Untuk hari ni, nota untuk chapter 1 ni saya ada share dalam group WhatsApp. Nanti awak boleh download. So buat sementara waktu ni, saya share dalam WhatsApp group dulu. So bila Oles dah aktif nanti, so saya akan share semua yang saya dah share dekat group WhatsApp ni dalam Oles. Okay? Maybe dalam minggu depan kot, Oles tu dah boleh digunakan, dia percepatkan lagi. Sebab tu hari semalam saya minta awak bagi password 2 login tu untuk airdrop. So airdrop tu dia buat sampai minggu ni saja, sampai esok, sampai hari ni, sampai hari ni, betul semalam dia lanjutkan sampai hari ni. So nanti minggu depan dia dah boleh ambil data yang ada dekat SPMP, masukkan ke dalam OLES tu. Okay, so itulah tujuan saya minta awak bagi password untuk 2 login tu, untuk saya pastikan awak berada di dalam session yang betul. Okay. Okay, so untuk hari ini kita akan masuk sebahagian untuk chapter 1. Okay, so sebelum kita pergi kepada chapter 1, kita tengok dulu apa yang ada dalam chapter 1 ni. Okay, so chapter 1 ni chapter berkaitan dengan introduction. Mana-mana subjek mesti ada, chapter 1 mesti intro. Okay, so untuk chapter 1, dalam chapter 1 ni ada lebih kurang 6 subtopik dalam chapter 1 ni. Okay, antaranya kalau awak tengok dekat slide saya tu, ada introduction. Okay, 1.0. 1.1 development of road in Malaysia. Kemudian 1.2 classification of road in Malaysia. Okay. 1.3 feasibility studies and route location. 1.4 highway evaluation, and the last one is driver, pedestrian and vehicle characteristic. Okay. So soalan, apa maksud pedestrian? Apa maksud pedestrian tu? Jalan kaki. Saya boleh bagi maksud. Laluan jalan kaki je.
Pedestrian tu jalan kaki lah. Macam kita lah, macam awak jalan kaki, pergi ke kelas, pergi jalan-jalan. So itu adalah pedestrian. Dan pejalan kaki pun ada dia punya hak dia. Ada dia punya ciri-ciri. Kita boleh tengok ciri-ciri orang. Dia jalan laju ke, dia jalan perlahan. So, kalau kelas pukul 8 tu, kalau sebelum ni lah, kelas pukul 8 tu, adakah dia sampai kelas sebelum pukul 8? So masa kalau sampai kelas sebelum pukul 8, ciri-ciri dia adalah pejalan kaki yang laju, yang bagus. Okay. So pedestrian pun ada dia punya hak. So kalau dekat atas jalan raya, pedestrian ni diberikan hak untuk melintas dengan diberikan satu device, satu kawasan yang kita namakan sebagai zebra crossing ataupun lintasan zebra. Okay, so manusia ataupun pejalan kaki tu boleh bergerak melalui lintasan zebra. Kenderaan yang lalu dekat atas lintasan zebra tu, dia perlu perlahankan kenderaan dia. So kalau dia langgar orang tengah jalan kaki dekat lintasan zebra tu, so pemandu ataupun penunggang motosikal ataupun pemandu kenderaan tu akan dipersalahkan. Okey? So pejalan kaki pun kita akan kaji. Okey, itu subtopik yang ada dalam chapter 1 daripada 1.0 sampailah 1.5. Okey. Kita pergi kepada bahagian yang pertama. Okay, introduction 1.0. Okay. Kita tengok objektif. Okay. Objektif apa? Objektif pembinaan jalan dekat dalam dunia ataupun dekat Malaysia ni. Apa tujuan utama dia bina jalan dekat Malaysia ataupun kat dalam dunia? Okey. Kita pergi kepada sejarah. Kita berbalik kepada sejarah. Okey. So siapa yang membina jalan dekat tanah Melayu? Siapa orang pertama? Orang mana yang membina jalan raya dekat tanah Melayu? Orang mana? British ke? Orang British. British. Okey. Betul British bukan orang Portugis ataupun orang Belanda ataupun orang Jepun ataupun orang Malang. Okey. So jalan dekat tanah Melayu ni dibina oleh British. Tujuan dia adalah untuk mengangkut apa? Mengangkut galian-galian ataupun sumber-sumber galian yang dekat tanah Melayu ni pergi ke airport ataupun pergi ke pelabuhan untuk diangkut ke negara mereka. Okey. So tujuan utama jalan dibina sebenarnya adalah untuk tujuan ekonomi. Dia nak membangunkan ataupun dia nak mewujudkan satu sistem ekonomi yang baik. So kalau tak ada jalan raya, susahlah. Contohnya nak buat rumah ataupun bangunan dekat Genting Highland contoh. Nak buat shopping complex, nak buat tempat peranginan atau hotel dekat Genting Highland. So kalau tak ada jalan raya ni, so macam mana lori nak bawa bahan-bahan construction ke atas? Okay, so itu salah satu kepentingan ataupun objektif kenapa dibina jalan dekat atas muka bumi ni. Okay, dan dalam masa yang sama, jalan raya ni sebenarnya menunjukkan macam mana tahap ekonomi sesebuah negara. Kita ambil contoh negara kita, Malaysia. Kita bandingkan dengan India, contoh India ataupun Indonesia. India lah, kita ambil India sebab selalu tengok cerita Hindustan kan ataupun cerita Tamil.
Okay. So kalau awak tengok cerita Hindustan ataupun Tamil tu, especially dekat scene yang dekat jalan raya. Kalau awak tengok jalan raya dia, tak tahu ada 2 lane ke, 3 lane ke, 10 lane ke. Dia ikut dan je. Dia bawa kereta, bawa motor, bawa apa tu, taksi yang 3 roda tu kan, kat India kan. So dia ikut dan, dia tak ada lane-lane tu. Yang berbanding dengan negara kita, so adalah dia punya, nampaklah dia punya lane-lane tu. Maksudnya sistem negara pembinaan ataupun sistem jalan raya dekat negara kita adalah lebih baik dengan negara India ataupun Indonesia. Yang dengan Indonesia kita pun nampak lagi baik dan lagi baik sikit lah daripada Indonesia. Tapi kalau kita nak bandingkan negara kita, sistem jalan raya dekat Malaysia dengan dekat Jepun ataupun Korea, sebelum tengok cerita K-drama kan, cerita Korea kan, tengok sistem jalan raya dia. So kalau kita nak bandingkan sistem jalan raya kita dengan Korea ataupun Jepun ni, dua lagi baiklah. Okay, so dekat situ kita boleh nampak perbezaan dari segi sistem jalan raya, dan dalam masa yang sama kita boleh nampak dia punya sistem ekonomi negara tersebut pun memainkan peranan terhadap sistem jalan raya. Okay, so objektif utama pembinaan jalan dalam dunia ni sebenarnya adalah untuk tujuan, yang pertama adalah untuk tujuan ekonomi. Untuk tujuan perkembangan ekonomi. Okay, so untuk chapter 1 ni dan chapter 6 nanti, saya sarankan awak untuk buat mind map. Sebab chapter 1 dan chapter 6, 2 chapter ni memang fully teori lah, tak ada calculation. So untuk memudahkan awak faham, so better saya sarankan untuk awak buat mind map. Okay, itu tujuan ataupun objektif pertama, kenapa pembinaan jalan diwujudkan ataupun kenapa perlu adanya jalan dalam sesebuah negara. Okey. Yang kedua. Kalau saya tak stop presenting saya ni, awak nampak tak apa yang saya tulis kat depan ni? Awak kena pin lah. Nampak Ke terbalik? Okey ke terbalik tulisan saya ni? Nampak. Okey. Betul dia sama Okey. Dia tak terbalik? Okey. Okay. Sama. Okey, so objektif yang kedua pembinaan jalan dekat Malaysia ni adalah objektif yang kedua untuk mengurangkan reduce congestion ataupun accident. Okay, untuk mengurangkan kesesakan dan juga kemalangan jalan raya. Setuju tak? Setuju. Ada jalan raya ni, so kemalangan tu dapat dikurangkan. Itu tak setuju. Setuju ke tak setuju dengan statement ataupun ayat tu? Ada jalan raya, kemalangan tu dapat dikurangkan. Ada orang respon? Tidur ke? Setuju. Setuju? Ada jalan raya, kemalangan tu dapat dikurangkan. Tapi dia kalau buat jalan raya makin banyak orang merempit sih, makin Banyak accident kan? So dia tak setuju, ada yang setuju. Lagi teratur Okey, dah so tak ada jalan raya kan. Maksudnya kat sini, okay, saya terangkan
maksud ayat ni, jalan raya ni dapat mengurangkan kesesakan. Okey. Cuba bayangkan dekat dalam dunia ni, motor ada, kereta ada, bas ada, lori ada, tapi tak ada jalan raya. Jalan raya tak ada. Maksudnya, awak nak pergi ke mana-mana, ikut dan awak lah. Ikut suka awak lah. Ikut jalan mana ikut lah. Yang penting awak sampai ke tempat tu. Okey. Bila keadaan ataupun situasi macam tu berlaku, menyebabkan sistem tu tak ada. Bila sistem tak ada, sudah tentu akan menyebabkan kesesakan tu yang melampau. Okey, ataupun kemalangan tu mungkin lagi banyak. Mungkin sekarang ni kalau kita tengok statistik kemalangan yang ada dekat Malaysia, katakan untuk setahun katakan ada 1,000 kemalangan. Kalau tak ada jalan raya, mungkin dia akan meningkat jadi 5,000. Sebab sistem tak ada. Sebab jalan raya ni bukan semua orang boleh guna. Siapa yang boleh gunakan jalan raya ni? Orang yang ada sedikit, yang ada kelayakan. So siapa yang layak? Orang yang ada lesen lah. Yang awak belajar kelas memandu, Ada tak? ada exam, test semua, dia bagi awak lesen. So lesen tu adalah sertifikat yang melayakkan untuk awak berada di atas jalan raya. Okay? Dan jalan raya ni bukan yang tempat yang selamat. Okay? Selangkah awak melangkah tayar motor ataupun tayar kereta awak atas jalan raya, nyawa awak sebenarnya 50. Okay, walaupun awak dah pakai pakaian keselamatan, dah pakai helmet, dah pakai tali pinggang, keledar, dah bawa ikut speed limit, kurang lagi pada speed limit, tapi disebabkan kesalahan orang lain, awak pun terlibat dengan kemalangan tersebut. So kena beringatlah, jalan raya ni risiko dia sangat tinggi. Walaupun awak ikut peraturan, mungkin orang lain tak ikut peraturan. Saya tunjukkan sikit video mengenai jalan raya ni. Nampak ah? Nampak saya. Nampak tak? Nampak. Nampak saya, nampak. Nampak online. Wait. Masuk bodoh. Masuk. Oh, tu punya dia. Lancet. Mantap dia. Mabuk aja. Ui, mampu aku. Palu hotspot ni. Tahu Okay. Tu salah satu contoh. Saya tak sure lah mabuk ke tak mabuk, tapi kalau mabuk pun satu kesalahan, tak mabuk pun kalau tak mabuk pun mungkin disebabkan teknikal ataupun masalah daripada kereta tu sendiri. Pemandu yang langgar tu pun dia tak nak langgar orang, tapi disebabkan teknikal punya masalah dekat kereta tu, dia bergoyang ke apa ke. So itulah saya kata kemalangan ni benda yang kita tak jangka. Okey, atas jalan raya sebenarnya nyawa kita 50-50 je. Mungkin bukan kesilapan awak, kesilapan orang lain, ataupun mungkin bukan kesilapan orang lain, dia hadir ataupun datang tiba-tiba. Contohnya ada pokok tumbang, dia hempak kereta awak pun terbabas.
Bila awak terbabas, awak langgar pula kata orang lain. Okey. Dan benda ni akan sentiasa berjangkit-jangkit ke orang lain pula. So kena beringat, atas jalan raya nyawa kita sebenarnya 50-50. So kena beringat lah. Mengucap dulu bahawa sebelum bawa kereta naik atas highway, bawa motor naik atas highway tu mengucap dulu. Takut tak sempat mengucap atas jalan raya nanti. Okay, Baik je. kena beringat. Amirul je. Bawa motor laju apa tu? Okay, sambil-sambil kita belajar highway ni, sambil-sambil kita beringat lah jalan raya. So jalan raya ni dia macam side juga. Selangkah kaki awak masuk kat side, nyawa awak 50-50. Dan sama juga highway. Selangkah tayar motosikal, bukan tayar je lah, kaki awak pun yang berjalan kaki. Bukannya yang bawa kenderaan saja yang terlibat dengan risiko ni. Berjalan kaki pun ataupun penunggang basikal. Awak tunggang basikal petang-petang kan. So trend sekarang ni bawa basikal petang-petang. Walaupun dekat kawasan perumahan, so kena beringat, kena berhati-hati. Walaupun berjoging, apa berjalan kan, jalan ke jogging ke, so kena beringat hati-hati. Okey, seterusnya okey, yang ketiga, objektif yang ketiga, pembinaan jalan dekat dalam dunia ni ataupun dekat Malaysia ni dibina untuk tujuan investment. Apa dia investment? Investment ni adalah pelaburan. Okay, contohnya syarikat-syarikat konsesi. Dia buat jalan ni untuk datangkan keuntungan, untuk dapat duit. Jadi macam PLAS. Okay. Kalau LPT ni Anih kan? Ni syarikat konsesi. Ni kalau PLAS, jalan PLAS ni PLAS Berhad tak silap saya. PLAS Berhad. Ni syarikat konsesi, ni nama jalan. Okay. Ni Anih ni sebelum ni nama lain. Sebelum ni tak silap saya MRT ke? Ada nama lain tapi sekarang ni Anih Berhad, Anis Berhad macam itulah. Okey. Jalan lain contohnya Kesas, Lekas kan? Kesas, Lekas, ni nama jalan. Okey. Ataupun link 2. Okey. Itu syarikat-syarikat konsesi, dia buat jalan ni untuk mendatangkan keuntungan ataupun untuk dapat keuntungan daripada pembinaan jalan. Jalan yang berbayar atau yang bayar tol. So syarikat konsesi akan dapat dia punya keuntungan lah. Okay, so ini 3 objektif pembinaan jalan dekat Malaysia ataupun dekat dalam dunia ni. Satu untuk tujuan perkembangan ekonomi. Okay, satu lagi untuk mengurangkan kesesakan dan juga kemalangan. Dan satu lagi untuk tujuan pelaburan bagi syarikat-syarikat konsesi. Okay, so setakat ni ada soalan? Ada soalan? Sebelum Tak ada, saya teruskan dengan next punya slide ni. Okay Okey. Okay, next kita tengok kategori. Okay, jalan dekat dalam dunia ni ataupun dekat Malaysia ni wujud berdasarkan 3 kategori. Okay, apa dia punya kategori? Okay, kategori yang pertama adalah construct new road.
Okey, kita bina jalan yang baru. Okey. Kita bina jalan yang baru yang tak ada lagi. Yang maksudnya sebelum ni hutan belantara. So kita bina jalan yang baru. Kemudian yang kedua adalah alternative road. Kita bina jalan alternatif. Okay, alternative road ni adalah jalan, katakan jalan kedua lah selain pada jalan utama. Jalan utama ada, tapi disebabkan oleh kesesakan yang melampau, so kita perlu ataupun terpaksa membina jalan alternatif, okay, untuk menghubungkan daripada A ke B. Okay. Dan kena ingat, jalan alternatif ni bukan jalan yang singkat, bukan jalan yang shortcut. Dia bukan shortcut, alternative road bukan shortcut. Dia cuma jalan yang dapat keluar daripada jalan utama. Contohlah, daripada A nak ke B ni. Ni awak nak pergi bandar lah, ni ke PTM. Okay, ni nak pergi bandar Kuantan. Okay, ni adalah main road. Okay, jalan yang ni adalah main road. Aku baru hati, ada pula hati. Okay, dekat je. A ke B ni dekat je. Kalau alternative road ni, okay, yang ni adalah alternative road. Oh, lagi jauh. Jarak dia mungkin jauh sikit. Daripada A nak ke B, awak kena pusing sana pusing sini. Tapi dia tak sesesak jalan main road. Yang ni, jalan main road ni congested ataupun dia sesak. Okay, yang ni free traffic lah. Okay, maksudnya dia kurang sesak, dia smooth, perjalanan tu smooth, tapi dia mengambil jarak yang mungkin agak tinggi berbanding dengan jalan main road. So maksudnya alternative road ni kita tak nak lalu kat main road sebab jalan main road ni terlalu sesak. So kita ambil alternative road, jalan lain, tapi yang mana jalan lain ni dia punya jarak tu mungkin lebih panjang ataupun lebih jauh berbanding dengan main road. Itu alternative road. Sebagai contohnya dekat bypass kan, kalau awak nak pergi ke bandar, main road dia jalan Gambang ni lah, depan ni. Okay. Kalau alternatif, awak kena ikut Pematang Badak tu, lalu kat Bukit Rani, masuk YM, lepas tu barulah sampai ke bandar. Dia jauh sikit. Dia jauh. Kalau ikutkan kesesakan, kalau yang sebetul-betulnya alternatif road ni dia tak sesak seperti main road. Tapi kalau dekat Kuantan ni dua-dua, main road ke alternatif ke sama sesak. Sama orang pilih. Okey. Satu lagi kategori pembinaan jalan dekat dalam dunia ataupun dekat Malaysia ni, kita upgrade existing road. Okay, jalan dekat kawasan tu dah ada, dah wujud, cuma kita nak tambah baik. Tambah baik ni maksudnya katakan jalan yang sedia ada tu 2 lane. 2 lane dah nampak sesak, terlalu sesak dah. So kita akan tambah mungkin 3 lane ataupun 4 lane untuk mengurangkan kesesakan jalan dekat kawasan tu. Okay, so ada 3 kategori macam mana pembinaan jalan ataupun macam mana jalan ni wujud. Satu, kita bina jalan baru, jalan yang memang tak ada lagi, jalan utama pun tak ada, kita terpaksa buat jalan baru. Yang kedua, kita bina alternative road, jalan alternatif sebab jalan utama tu dah sesak. Yang ketiga, kita upgrade jalan yang sudah ada, kita gunakan jalan tu juga, cuma kita tambahkan ataupun kita besarkan dia punya lane ataupun lorong dekat kawasan ataupun dekat jalan tersebut. Okey? Okey, so setakat ni ada soalan? Tak ada saya, tak ada soalan pun. Okey. Okay, kalau tak ada, kita tengok next subtopic. Okay, next adalah 1.2.
Okay, classification of road in Malaysia. Pengelasan jalan di Malaysia. Okay, so ini adalah kata main yang utama dalam chapter 1 ni, 1.2 dengan 1.3. Itu kerap ataupun banyak ditanya dalam test ataupun ditanya dalam final nanti. Okay, so pengelasan jalan dekat Malaysia. Okay, so pengelasan jalan dekat Malaysia terbahagi kepada 3. Okay, apa dia? Yang pertama adalah pengelasan berdasarkan administration. Okay, berdasarkan administration. So apa dia administration? Administration ni adalah pentadbiran. Siapa yang mentadbir ataupun siapa yang menjaga jalan tu. Okey. Jabatan mana ataupun bahagian mana? Kerajaan mana yang menjaga bahagian ataupun perkara berkaitan dengan jalan tersebut. So menjaga ni maksudnya bagi dana, yang keluarkan duit, yang buat kerja-kerja maintenance, itu adalah pentadbiran yang menjaga ataupun admin kepada jalan tersebut. Okey. Pengelasan yang kedua adalah berdasarkan area. Area ni apa dia? Area ni adalah kawasan. So area nanti, pengelasan berdasarkan area ni, so dia melibatkan populasi dekat kawasan tersebut. Nanti kita tengok macam mana populasi ni. Kita nak bezakan kawasan rural dengan urban. Okey. Dan satu lagi pengelasan adalah okay. So ada tiga pengelasan jalan dekat Malaysia. Ni cerita dekat Malaysia, classification of road in Malaysia. Okay, so nanti awak kena faham, okay, jalan ni, katakan jalan yang bertol kan, awak bayar tol tu. Okay, jalan bertol ni, kalau kita kelaskan kepada 3 pengelasan berbeza ni, okay, katakan pengelasan yang pertama, pengelasan kepada administration. Okay, kalau kita kelaskan di bawah admin, okay, so jalan ni, jalan tol yang awak bayar tu, jalan berbayar tu, nama dia akan jadi privatization road. Okay, nama dia akan jadi privatization road. Okay, kalau kita kelaskan di bawah area tol dekat LPT LPT tu, okay, bila kita kelaskan di bawah area, dia akan jadi rural road. Okay, dan bila kita kelaskan di bawah function, okay, nama dia akan jadi expressway. Okay, so maksudnya kat sini, walaupun jalan tu sama, okay, bila kita kelaskan dalam 3 kategori yang berbeza ni, bila kita kelaskan kepada 3 kategori yang berbeza, so nama jalan tu akan jadi lain jugalah berdasarkan kelas-kelas yang kita namakan tu. So kalau kita kelaskan LPT tu kepada privatization road, apa di bawah admin, dia akan jadi private road ataupun privatization road. Bila kita kelaskan di bawah area jalan ni, jalan tol ni, nama dia akan jadi rural road. Bila kita kelaskan jalan ni, jalan bertol ni kepada kategori function, nama dia akan jadi expressway. Okay, so awak kena faham berkaitan dengan pengelasan jalan. Walaupun jalan tu sama,
bila kita kelaskan dalam 3 kategori yang berbeza, nama jalan tu akan jadi berbeza juga. Okay, so setakat ni ada soalan? Saya buka soalan kalau ada soalan. Express apa tu? Apa dia? Yang function tu. Expressway. Tak jelas lah. Expressway. Yang admin tu apa tu? Penetration Privatization. 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 Lah, kena tahu. Itulah skip bodoh. DR PR. BV. Private. Dalam private. Jelas nampak Ni contoh ni sebagai contoh je. Nanti kita akan tengok satu-satu. Okay, ada soalan lagi? Tak ada sir. Okay, so kalau tak ada, okay, kita tengok pengelasan di bawah administration ataupun pentadbir. Ada apa Okay, so pengelasan di bawah pentadbiran ataupun administration. Okay, so pengelasan di bawah administration. Okay, so ada 5 nama jalan di bawah pengelasan administration. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang pertama adalah Federal Road. Okay, so apa dia Federal Road? So Federal Road adalah jalan persekutuan. Jalan persekutuan. Okay. So all road declared under Federal Road Ordinance 1959. Okay, under administration of MHA. Okay, so Federal Road ni dikawal selia oleh MHA. Okay, apa dia MHA? MHA ya? MHA. Malaysia Highway Authority. Okay, Malaysia Highway Authority. Okay, kalau dalam bahasa Malaysia, apa dia? Kalau dalam bahasa Malaysia punya term, Malaysia LLM. Pernah dengar tak? LLM. Apa dia? LLM. Apa dia LLM? Pernah dengar tak? Lebuh Raya Malaysia. Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Malaysia. Okay, LLM. Okay. So Federal Road ni dikawal sedia oleh LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Okay. Dan dia punya dana, dia punya peruntukan dan semuanya di bawah kerajaan persekutuan lah. Okay. Major interurban road
under Public Work Department Malaysia. Okay, so antara bandar dikawal selia oleh PWDM. PWDM, Public Work Department Malaysia, ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah JKR, Jabatan Kerja Raya. Okey. Dan satu lagi di bawah Federal Road ni adalah Felda ataupun Felkra. So jalan-jalan dalam kawasan Felda ataupun Felkra tu itu adalah jalan di bawah kuasa Federal Road ataupun jalan persekutuan. Okey. Itu yang pertama, iaitu Federal Road. Okey, yang seterusnya adalah State Road. Okay, State Road. State Road, intrastate primary road between district, urban collector roads, minor road within villages. Okay, so State Road adalah jalan yang mana jalan dalam negeri yang menghubungkan daerah-daerah dalam negeri tersebut. Okay, itu adalah State Road. Okay, dan State Road ni dia punya pentadbir ataupun yang mengawal selia, yang bagi dana, bagi duit untuk buat kerja-kerja jalan ni adalah kerajaan negeri itu sendirilah. Okay, kalau federal tadi kerajaan persekutuan. Okay, so jalan State Road jalan yang menghubungkan daerah-daerah dalam negeri tersebut. Contohnya kalau dekat Pahang ni Kuantan Kemaran. So jalan yang tak berbayar tu lah, jalan yang free tu, itu adalah jalan State Road ataupun jalan daripada Kuantan ke Pekan, Pekan ke Rompin. Itu adalah jalan State Road. Okay. Yang ketiga adalah Local Authority Road. Okay, so Local Authority Road ni adalah jalan di dalam bandar, yang mana jalan dekat dalam kawasan bandar tu ataupun pekan tu dikawal selia oleh pihak berkuasa tempatan. Contohnya kalau dekat Kuantan ni MPK, Majlis Pembandaran Kuantan. So kalau awak nak check, nak tahu jalan tu jalan MPK ke, jalan State Road ke ataupun jalan federal ke, cuba awak parking. Okay, tak perlu letak kupon ataupun jangan letak kupon. So dapat saman, so bila dapat saman daripada majlis, maksudnya jalan tu majlis yang punya lah. So dia yang control jalan tu, dia yang buat maintenance, dia keluarkan duit untuk buat maintenance, dia yang selenggara, letak sign apa, papan tanda, buat line jalan, so dia yang buat. Sebab tu dia marah. Kalau tak kupon, dia dah terhabis banyak duit buat kerja-kerja maintenance ataupun buat jalan-jalan baru, buat line baru. So awak tak kupon, dia marah lah, dia saman lah. So kalau pergi bandar tu, taklah kupon yang sepatutnya disediakan dekat mana-mana kedai dekat sekitar tu. Okey, so itu adalah Local Authority Road, jalan yang dikawal selia oleh kerajaan tempatan. Yang ketiga adalah Kampung Road, bukan Kampung People, Kampung Road. Okey, bila awak jawab soalan nanti, awak jangan terjemahkan Village Road. Memang term dia Kampung Road. Dalam arahan teknik jalan tu memang term dia adalah Kampung Road. Kampung Road, bukan Village Road. Tak perlu nak translate, memang dia punya term Kampung Road. Okay, so Kampung Road maintained by District Office. Satu lagi saya nak ingatkan ataupun saya nak cerita, kalau macam structure, kita ada Eurocode ataupun BS code kan. Kalau macam jalan, kita ada arahan teknik jalan.
Ini kod yang kita gunakan. Okay, ataupun REM, Road Engineering Association Malaysia. A3 ni lama, dia dah upgrade kepada REM. Okay. Ini adalah kod yang kita guna pakai. Awak nak design traffic light, nak design pavement jalan, so ada guideline yang kita akan gunakan, iaitu arahan teknik jalan ataupun REM. Arahan teknik jalan dalam bahasa Melayu, REM ni dalam English. Itu je beza dia. Okay. Siapa yang buat kod ni adalah Ikram. Ikram yang buat kod-kod berkaitan dengan design ataupun berkaitan dengan jalan ni lah. Bukan orang, bukan Ikram, Ahmad Ikram tu. Ni Institut Kerja Raya di bawah JKR. Ikram ni bawah JKR. Ikram Hai Ikram. Saya. So Ikram, kalau awak nak beli kod ni, awak kena order dengan Ikram. Bukan Ikram kelas awak ni. Boleh. Institut Kerja Raya Malaysia. Kalau nak beli kod-kod ni lah, tahu awak boleh download je. Ada yang Ikram bagi free ataupun JKR bagi free. So awak boleh tengok dekat website. Okay. Nak design traffic light, ada cara dia. Nak letak papan tanda, ada cara dia. Saiz ukuran untuk huruf dekat papan tanda, berapa jarak papan tanda tu ke tempat yang boleh dilihat. So ada dia punya guide. Okay, ada soalan setakat ni? Ikram ada soalan? Tak ada. Ya. Okey, seterusnya kita tengok kategori yang ke-5. Kategori jalan di bawah administration yang ke-5 adalah privatization road. Okay, maintained by private company. For example, PLAS ataupun Anih Berhad. Itu nama syarikat-syarikat konsesi yang mana jalan ni dia buat untuk tujuan mendapatkan keuntungan. So jalan macam tu kita kategorikan dia sebagai private road. So awak nak kenal private road ni, jalan yang awak kena bayar tu, itu adalah private road. Okay. Kalau kampung road ni adalah jalan dekat dalam daerah yang menghubungkan kampung-kampung dalam daerah tersebut. Okay. Kalau local authority, jalan dekat kawasan bandar lah, biasanya dekat kawasan pekan ataupun kawasan bandar. Kalau awak nak kenal, kalau awak tak letak kupon tu, kena saman, dia ni punya jalan lah, local authority punya jalan lah. Okay, kalau state road, jalan dalam negeri yang menghubungkan daerah-daerah dalam negeri tersebut. So, kalau federal, so jalan federal ni contohnya jalan antara negeri, menghubungkan antara negeri. Negeri Pahang ke Terengganu, itu adalah jalan federal. Okay. Okay, so kalau pengelasan di bawah administration ada 5 nama jalan ataupun 5 kategori jalan. So kena ingatlah, bawah admin ada 5, iaitu federal, state, kampung, local authority dengan private road. So nanti banyak lagi nama-nama jalan yang awak perlu ingat, yang kena ingat selain daripada 5 ni. Okay. Okay, so ini exercise yang saya bagi hari itu. Okay, so berkaitan dengan exercise 1 yang saya bagi 2 hari lepas, put of mind dalam Google Form tu. Ada yang dapat full mark, ada yang dapat 2, ramai yang dapat 2 markah. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 0.5. Okay, first kali nak jawab, sebab ini soalan yang saya bagi itu pernah keluar dalam soalan final. Okay, first kali kalau nak jawab exercise ataupun put of mind yang saya bagi itu, make sure awak jawab dalam bahasa Inggeris. Jangan jawab bahasa Melayu
Jawab bahasa Melayu memang makan lagi sikit lah, lagi potong. Lagi banyak saya potong. Okay? Jawab tu janganlah jawab. Ada yang jawab, what do you understand about transportation? Ada yang jawab, pengangkutan. Itu je. Itu translate. Bukan ni yang awak faham. Awak kena explain apa yang dimaksudkan dengan transportation. Okay? So, transportation ini kalau nak dapatkan 5 poin, takut ditanya balik dalam final nanti ke ataupun dalam test ditanya pula. Okay. Okay, key point yang saya bagi markah, ada perkataan from one place to another place. So kat sini saya akan bagi 2 markah. Siapa yang jawab from one place to another place ataupun from one point to another point. Tak ada masalah, saya akan bagi juga 2 markah. So ramai yang jawab macam ni je lah. Saya cakap tak cukup, kena tambah lagi. Siapa yang perlu ditambah? Okay, awak kena tambah dia punya mode. Okay, transportation ni ada 3 mode. Apa dia? Tanah, air dan juga udara. Land, water and air. Okay. Dan kalau boleh bagilah contoh. Yang ni boat. Yang ni helikopter. Okay. So dapatlah full mark. Tapi yang jawab 3 ni pun saya dah bagilah 1 markah, 1 makan, 1 markah. So next time kalau ada keluar lagi soalan ni, bagilah contoh sekali So tu cara nak jawab soalan. Dan kalau tanya balik soalan berkaitan dengan transportation. Okay, ada soalan? Agak ni ada soalan? Okay. Okay, sir. Okay. Okay. Sarah okay? Izzah okay? Okey, kita tengok satu lagi. Kita tengok satu lagi sebelum saya akhiri kelas pada pagi ini. Okey, pengelasan di bawah area. Okay, pengelasan di bawah area. Area ni apa dia? Area ni adalah kawasan. Okay. So pengelasan di bawah area terbahagi kepada 2. Okay, yang pertama adalah rural. Dan satu lagi adalah pengelasan di bawah urban. Okay, rural and urban. Siapa masuk rural? Rural adalah, pernah dengar kan? RTC. Okay, satu lagi UTC. Okay, RTC adalah Rural Transformation Center. Okay, kalau UTC Urban Transformation Center. Okay, rural ni adalah luar bandar. Okay, ataupun pedalaman. Okay, kalau urban, bandar lah, kawasan bandar. Okay.
So kalau definition yang tepat berkaitan dengan rural ni, adalah jalan yang mana populasi penduduk di sekitar jalan tersebut, dia punya populasi dia less than 1000 population. Okay, populasi dia adalah kurang daripada 10%. Okay. Kalau urban, population dia more than 1000 population. Okay. So itu perbezaan antara rural dengan urban. Saya tinggal 15. Okay, saya ambil contoh. Kalau jalan ni, katakan jalan ni, okay, radius, katakan kita ambil radius 5 km dekat jalan ni, daripada center jalan ni, radius 5 km ni, okay, radius 5 km, okay. So kita kira berapa populasi ataupun berapa orang tinggal dekat sekitar dalam radius 5 km dekat kawasan ni. So kalau populasi dia kurang daripada 1000, kita anggap jalan ni adalah jalan rural. Kalau more than 1000 ni, dia adalah urban road. Okay, so ni cara macam ni kita nak kelaskan. Jalan tu di bawah rural ataupun jalan tu di bawah urban. So macam dekat LPT biasanya, LPT ni dia lebih banyak kepada rural punya penjelasan. Kalau plus punya jalan, especially dekat kawasan Penang tu, jalan plus tu dia masuk dekat kawasan bandar. Okay, so jalan tersebut, section jalan tersebut kita kelaskan di bawah urban, sebab bila kat bandar ni populasi dia memang lebih daripada 1000 populasi ataupun 1000 manusia tinggal kat kawasan. So maksudnya kalau jalan pelas ni ada section ataupun ada bahagian jalan yang kita kelaskan di bawah rural, ada yang kita kelaskan di bawah urban. Bergantung kepada kawasan ataupun section jalan tersebut macam mana. Okay? So Alih jap, saya nak charge telefon. Semua mesti tak? Ya kan? Ya. Bahkan mau? Tidak. Apa? Ya. Tekan yang aku. Ya. Okay. Ya. Okay. Ya. Ada soalan? Ada soalan? Ya. Testing. Ya. Dengar tak? Dengar? Dengar. Dengar je. Ada yang tak dengar? Dengar. Dengar? Punya Okay. speaker. Ada soalan? So kalau macam taman tu sir? Taman perumahan ke apa? Taman perumahan, kalau taman perumahan itu di bawah local authority. Kalau kawasan bandar, nak kelaskan, kalau kita kelaskan di bawah admin, dia akan jatuh di bawah local authority punya jalan lah. Okay, local authority. Kalau dekat kampung tu, dia di bawah kalau kita kelaskan di bawah admin, dia akan jadi di bawah kampung road lah. Okay.
Okey. Sir, Ya. apa function dia kelaskan jalan tu rural dengan urban? Dia pengaruhi jalan ke apa? Itu kalau untuk kita, salah satu kegunaan dia untuk design. Untuk design nanti kegunaan kita kelaskan dulu untuk design. Satu lagi untuk report berkenaan dengan jalan. Report berkenaan dengan kapasiti jalan. So tiap-tiap tahun biasanya Jabatan Perangkaan Jalan ni memang diperlukan report-report untuk apa tu, analisis data lah. So macam awak ni, kenapa awak kena tahu, sebab itu asas lah, basic awak kena tahu jalan ni kategori mana. Kalau kita kelaskan kat A ni, nama dia apa. Okay? Itu tujuan pengelasan jalan untuk tujuan analisis, salah satu ataupun tujuan utama dia. Okay? Okay, Naim? Okey sir. Jawab? Okey. Lagi soalan? Yang perempuan okey? Janganlah sambil. Tadi Bagis. Okay. So next slide ni saya akan discuss pada minggu depan. Okay. So minggu depan make sure awak baca dulu. Okay, pengelasan di bawah function ni. Okay, saya akan tanya nanti sama ada dalam bentuk face to face dalam kamera ni ataupun secara soalan yang saya bagi dalam Google Form. Sebelum kelas mungkin saya minta awak jawab dulu Google Form, baru saya cerita pasal pengelasan di bawah function. So get ready lah. So awak kena bersedia untuk kelas minggu depan ni, baca dulu yang function ni saja. Lain tu biar dulu awak baca function ni sampai local street tu lah. Okay, nanti saya terangkan dengan lebih detail lagi. Okey sir. Boleh? Baca dulu. So itu latihan pada hari ni lah, baca yang pengelasan di bawah function untuk minggu depan. Okay? Baik sir. Latihan lain yang bertulis setakat ni tak ada lagi. Baca dulu. Next class saya akan bagi soalan. Okay. Sebelum kita tamatkan kelas, saya nak buat tanda dulu. Okay, boleh buka awak punya video. Suara je dia. Okay, Ahmad Ikram ada? Saya saya Okay, nampak.
Aidil? Ada sir. Tak nampak. Hanis? Ada. Okay, ada. Nampak. Mahathir? Tak ada? Macam bangun tidur Abang Adik? Ada sir. Okay, nampak. Amirul? Ada sir. Okay. Fikri? Ada sir. Saya. Ada. Naim? Ya. Kongsi lagi? Ha? Kongsi telefon lagi ke? Kongsi lagi. Okay. Syakira? Ada sir. Okay, ada. Fatini? Ada sir. Fatini ada. Aini? Ada sir. Alu. Okay, ada. Izzah? Saya sir. Ada. Okay. Hafizah? Ada. Okay. Wahida? Saya. Okay, ada. Aku lah. Naim jangan Naim. Naim Syahadah? jangan. Naim jangan. Ada. Aku kat mic. Ada. Sarah? Ada sir. Okay, Sarah ada. Syed Fikri? Ada sir, ada. Okay, ada. Okay, itu saja untuk kelas pada hari ini. So, kelas pada minggu hadapan, make sure awak baca dulu pengerasan di bawah functions tu. Okay, nanti saya akan bagi latihan dulu baru saya ajar. So, nak make sure awak baca benda tu. Okay, itu saja. Ada apa-apa soalan nanti awak boleh tanya dalam WhatsApp group. Okay sir. Okay, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Salam. Thank you sir. Okay. Jangan tunjuk sangat. Ahmad Ikram bin. Oh, Naim ya? Ada kelas Tak, kan? sorry. Ada lagi tak kelas? Ada? Ada. Ada lah pukul 3. Masa jadual tak ada? Jadual lama tak? Orang bagi jadual tak tengok. Ada lah Kak Adis. Ada jadual? Kita les lah. Tiga. Mana jadual? Kelas Ini macam naik- Aini. Ada jadual lah. Alah. Ada hari apa? Kami. Ni hari ke Khamis. Kosong yang tak ada kelas. Jangan hari. Salah hari lah hari ni. Kenapa? Meninggal. Ada tutup mic, aku dengar kat orang lain lah. Ada suka. Sakit lah. Mu jerit-jerit lah, tepuk je. Jangan Ada dengar. orang kacau tu. Moskov. Mati Fikri. dah. Fikri, Ya?
Tak payah angkat tangan dalam ni. Yeah. Tak apa. Kalau saya tanya tak payah angkat tangan. Yeah. Aku bosan lagi. Apa? Alah. Ada tak Kak Anis? Ada apa? Ada apa? Jadual. Tak ada je Sen. Asalnya macam tak declare je. Salah jadual ke apa ni? Bukan Aku ada jadual dok. baru dah. Yang tengok jadual lama tu memang tak ada kelas. Okay. Oh jadual lama tu. Saya main betul pagi ni. Sakitnya Moskwa. Penipu game ni. Pening lah. Main. Ya Allah. Mati.